kuat sikit. Yelah. Kuat juga. Sampah ni dah bau kuat ni. Buang lah. Buang kan ada cakap. Kau tak boleh buang ke? Sampah ni kau punya. Pula suruh aku buang. Buang je lah. Yelah. Aku buang lah. Abang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudara para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan dan peluang yang ada untuk kita bertemu menerusi rancangan tilawah interaktif. Pastinya kami bawakan siaran secara langsung untuk anda di TV1. Dan petang ini insya-Allah anda akan bersama saya Nabil Ahmad selama hampir 1 jam untuk sama-sama kita memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan seperti biasa hari ini sama-sama kita singkap helaian naskah Al-Quran menerusi surah Al-Waqiah sambungan pada minggu lalu ayat 61 sehingga 63 untuk sama-sama kita perdengarkan hari ini insya-Allah. Dan ini pastinya bagi anda yang bersedia dengan kami, bersama dengan kami di talian dan juga sama-sama untuk kita membelik dan juga menghayati kemungkinan ada kesilapan-kesilapan yang perlu kita perbetulkan sebelum kita memperdengarkan bacaan dan juga alunan ayat-ayat suci Al-Quran Karim itu nanti. Baiklah saudara, sebelum kita terima pemanggil kita untuk petang ini, apa kata kalau kita saksikan hadiah-hadiah yang disediakan untuk pemenang-pemenang kita. Setiap pemenang akan menerima hadiah baucer pembelian produk daripada AJV Electronic Device Malaysia Sdn Bhd. Pemenang pertama, baucer bernilai RM300. Pemenang kedua, baucer bernilai RM200. Pemenang ketiga, baucer bernilai RM100. Dan setiap pemenang juga akan membawa pulang produk kesihatan iaitu insulin yang bernilai RM128 daripada Aifa Health Malaysia Sdn Bhd. Di samping itu, para pemenang turut menerima sumbangan berupa CD dan bahan bacaan bernilai RM103 daripada Telaga Biru Sdn Bhd. Alhamdulillah, cukup menarik hadiah-hadiah yang disediakan untuk pemenang-pemenang kita. Di samping ganjaran bacaan Al-Quran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menilainya. Baiklah saudara, sama-sama kita hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim menerusi surah Al-Waqiah ayat 61 sehingga 63. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita sama-sama menghayati maksud pada setiap ayat-ayat yang akan diperdengarkan seketika nanti. Pada ayat 61, bahkan kami berkuasa menggantikan kamu dengan orang-orang yang serupa kamu, tetapi tidak seperti bawaan kamu, dan berkuasa menciptakan kamu dalam bentuk kejadian yang kamu tidak mengetahuinya. Dan demi sesungguhnya, kamu telah sedia mengetahui tentang penciptaan diri kamu kali pertama. Maka ada baiknya kalau kamu mengambil ingatan bahawa Allah yang telah menciptakan kamu dari tiada kepada ada, berkuasa membangkitkan kamu hidup semula pada hari akhirat kelak. Maka, mengapa kamu masih berdegil? Tidakkah kamu melihat apa yang kamu tanam? Itulah di antara maksud bacaan yang akan diperdengarkan seketika nanti. Dan seperti biasa, nombor talian kita 03-2288-7876. Seperti yang tertera di kaca TV anda, 2288-7876.
7876. Bersedia untuk sama-sama membuat panggilan kepada kami. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita perkenalkan juri kita pada hari ini? Tidak lain tidak bukan iaitu Ustaz Wan Ainuddin Hilmi Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Semangat Ustaz hari ini kita? Begitulah insya-Allah. Pastinya. Semangat. Nak menantikan pemanggil-pemanggil kita. Ya. Di samping kita nak tengok kalau boleh pemanggil-pemanggil kita adalah orang baru ya. Ustaz? Ya, insya-Allah. Kemungkinan mungkin orang baru ni kita nak tengok orang kata mood lain, semangat lain nak diperdengarkan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar. Bukan kita kata yang lama pun tak boleh telefon. Boleh, tak ada masalah. Siapa saja yang rasa nak telefon, sila telefon kami. Tapi seperti biasa, kita dah ada pemanggil kita. Kita tak nak lengahkan masa. Kita terima pemanggil kita yang pertama untuk petang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? 012. Nama saya Raja Ismail. Ya, dari mana tuan? Daripada Manjung. Manjung. Okey, baik. 100 Manjung. Okey, baik, insyaAllah. Sudah bersedia dengan bacaannya? Ayat berapa? Ayat 61 sehingga 63 surah Al-Waqi'ah. Ada antubaddil ya. 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 Silakan, insyaAllah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala بدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih pemanggil pertama kita datangnya dari Perak. Apa ulasan Ustaz dengan bacaan itu? Ya, alhamdulillah. Haji Ismail daripada Manjung. Betul? Betul. Alhamdulillah, satu bacaan yang baik. Tahniah saya ucapkan. Tadi saya dengar tuan mengalunkan lagu Bayati. Bermula daripada harakat pertama dengan tabaqat suara qarar. Dari sudut lagunya, seperti mana yang saya dah terangkan sebelum ini, apabila kita mengalunkan satu ayat yang pendek, contohnya sekarang ni kita baca 3 ayat sahaja, maka kita kena sesuaikan dengan suara permulaan. Kita mulakan bacaan kita. Oleh kerana ayat pendek, maka sesuai kita mulakan dengan nada suara yang tinggi, supaya kita dapat selesaikan bacaan itu dengan sempurna. Panasnya 3 ayat ni. Kecuali ayat tu panjang 10 ayat, boleh kita nak mulakan dengan harakat suara yang rendah, tidak apa, tak ada masalah. Okey, kalau boleh start Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak Ustaz? Ala an nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun. Kita start tinggi supaya sebab ayat pendek, jadi mudah kita nak tengok, maksudnya dah panas kita baca tu masa tu. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya pada ayat yang ke-62, saya dengar tadi
walaqad alimtumun nash'atal ula. Alimtumun nash'atal ula. Sepatutnya ada dengung sikit di situ. Saya tengok dengung tu tidak cukup untuk harakat. Kita takut terlepas pandang kot, sebab kita duduk berlagu kan. Itu harap dalam kita berlagu jangan kita abaikan tajwid itu yang pertama, kemudian barulah lagu. Begitu insya-Allah. Saya ucapkan tahniah sekali lagi. Mudah-mudahan teguran daripada ustaz tu memberikan satu peringatan kepada penonton-penonton kita, berwaspada, berhati-hati dengan orang kata, utamakan dari sudut tajwidnya, kemudian barulah dengan taranumnya. Okey, insya-Allah. Kita terima panggil kita yang kedua untuk petang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Saya Raidah binti Aziz. Dari mana puan? Dari Muar Johor. Dari Muar. Okey, silakan dengan bacaan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa nama sekali? Ya? Siapa nama puan? Nama. Saya Raidah. Raidah ya. Raidah. Okey, silakan puan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على أن نبدل على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون. صدق الله العظيم. Okey, sadaqallahul azim. Sama-sama Puan Raidah dari Muar Johor. Apa komen? Okey, Puan Raidah daripada Johor, alhamdulillah, bacaan yang begitu cermat. Tetapi saya tengok masih ada kelemahan yang saya dapat kesan daripada bacaan tadi. Alhamdulillah, bagus dah. Dah cermat, baca hati-hati dah. Tapi ada kesilapan lagi. Kesilapan tu mungkin disebabkan kerana mungkin lama meninggalkan bacaan, ataupun mungkin tak mengulang kaji. Begitulah. Siapa-siapa pun, diri saya sendiri pun bila lama tak baca, dia banyaklah kesilapan yang berlaku. Begitu. Okey. Okey, sekarang ini pertamanya saya nak ulas dari sudut, saya nak komen sikit je pada Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengar Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makhraj ra ini kita kalau boleh, ulama kata bila kita sebut dia tu, kalau boleh jangan gerakkan bibir kita. Sebab apa, yang bergerak tu kita nak melihat ra, yang lidah yang bergerak. Lidah yang diangkat kena pada langit. Angkat dia bunyi ra tu. Bila kita gerakkan bibir kita, maka di situ makhraj itu dia sudah berubah sikit. Sebab hanya makhraj yang berkaitan dengan bibir saja yang boleh menyebabkan bibir itu bergerak. Contohnya huruf waw. Wa, bergeraknya bibir. Tapi ra tidak ada kaitan dengan bibir. Sebab itu amatlah salahnya apabila kita menyebut huruf ra yang berbaris, kita sebut dalam keadaan bibir kita bergerak. Ra, salah. Jadi itu tujuannya. Jadi bila kita sebut ra, kena sebut bibir diam, kemudian sebut ra. Begitu. Itu cara sebut ra. Okey. Harap yang ni tidak berlaku lagi kesilapan. Okey, pertama. Yang keduanya pada wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Saya dengar tadi wa nunsyi'akum tidak ada dengung kat situ. Sedangkan situ ikhfa. Ikhfa kita kena dengung. Wa nunsyi'akum, ikhfa ini adalah
setengah ulama ataupun setengah guru-guru Quran dia gunakan istilah tunggu. Kita tunggu huruf selepas dia. Ya, ya. Jadi orang dengar, kalau ikhfa ni orang dengar, lepas ni dia akan masuk, dia akan sebut huruf shin. Begitu. Orang dengar, dia akan, lepas ni dia nak sebut huruf sad. Begitu. Jadi kalau kita dengung ikhfa ni tanpa ada air ataupun ada bayangan huruf selepas itu, tidak namakan ikhfa. Kita sembunyi. Jadi kita cara dia, wanui, kita tahu dah, kita nak masuk huruf shin. Wanui syi'akum. Kalau sebut wanui, tak tahu apa huruf selepas tu kita nak sebut. Begitu. Jadi tunggu wanui syi'akum. Begitu. Saya tengok satu lagi pada ula. Walqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Ula, 2 harakat. Ula, 2 harakat. Jadi kalau bila lebih tu, kenapa saya tegur di sini? Sebab ittifaq ulama, para ulama qiraat, para ulama bahasa telah bersepakat bahawasanya mad, kadar panjang pada mad asli adalah tidak boleh lebih ataupun kurang daripada 2 harakat. Begitu. Jadi tak boleh nak lebihkan. Ula falawla, kena tepatkan. Ula, kalau lebih ula falau, itu jadi salah. Sebab mengapa saya tegur? Sebab ittifaq, semua ulama telah bersepakat. Kalau tak ada ikhtilaf tak apa. Ada ulama ni kata begini-begini, ada pendapat lain, tidak masalah. Jadi bila ittifaq, kita kena tepatkan, kita kena hati-hati supaya tidak menyalahi cara sebutan sebenar. Begitu. Kadar panjang yang sebenar. Begitu saja. Itu saja ulasan saya. Saya mengharapkan tidak ada lagi kesilapan selepas ini. Hati-hati dalam bacaan. Alhamdulillah. Sini ada, mungkin ada di kalangan kita yang mendapat ilmu baru tentang sebutan huruf ra. Tak digerakkan bibir. Cuba laksanakan apa yang saya sebut tadi. Walaupun nampak susah, tapi sebenarnya itulah dia keunikan huruf-huruf Al-Quran. Baik, kita terus terima panggil kita yang ketiga untuk petang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Puan Syarifah Muhammad dari Pulau Pinang. Oh, Puan Syarifah, apa khabar Puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah bersedia dengan bacaannya? Yes. Okey, silakan Puan. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Puan Syarifah dengan bacaannya yang saya rasa agak mantap. Apa pula komen Ustaz? Mungkin ada kesilapannya. Alhamdulillah, bacaan yang baik. Saya ucapkan tahniah pada Puan Syarifah daripada Pulau Pinang. Saya rasa saya kenal kot. Salah seorang daripada qari'ah yang mungkin dikenali di Pulau Pinang. Menggunakan lagu sikah bila membaca tadi, ya, sangat menarik. Betul. Ada kata kita mulakan dengan qarar juga, maka harakat yang kedua kita kena terus jawab supaya panas. Sebab 2-3 ayat macam tadi. Alhamdulillah, itu tepatnya cara membacanya. Cuma
Saya rasa tak ada komen aku. Begitulah. Kalau saya nak komen jadi panjang pula. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Mungkin bacaan yang menarik tu menyebabkan kita rasa cukup sempurna, tapi tak apa, kita cuba pelajari. Mungkin kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh kawan-kawan kita jangan ulangi kembali. InsyaAllah kita terima panggil kita yang keempat untuk petang ni. Assalamualaikum. Okey, baiklah. Apa pun Ustaz, kita tengok tadi daripada pemanggil pertama, kedua, ketiga, kita tengok mungkin dari sudut bacaannya yang Ustaz tengok yang ketiga ni macam Ustaz kata tak ada komen. Jadi kesilapan-kesilapan yang Ustaz sebut tadi, adakah ia boleh mengundang kepada mungkin kesalahan yang besar? Sebagai contoh macam Ustaz sebut tadi, sebutan ra itu. Adakah boleh mengundang kepada kesalahan yang besar dari sudut bacaannya? Sebenarnya apa yang saya tegur tadi itu adalah bukan kesalahan besar. Itu adalah kesalahan yang tersembunyi, kita kata khafi, kesalahan yang ringan. Tapi apabila terbiasa dengan kesilapan yang sama, lama-lama dia akan menyebabkan kesilapan itu jadi biasa bagi kita. Itu yang menjadikan jadi besar kesalahan. Jadi rutin lah kesilapan tu ya. Macam dosa kecil juga. Bila kita merasa dosa itu kecil, jadi besar lah dosa tu. Begitu. Jadi itu yang sebenarnya apa yang saya tegur dari sudut makhraj huruf ra, cara menyebut sebenarnya huruf ra tadi itu adalah satu benda yang asas. Ketepatan menyebut asas huruf ra. Jadi setiap orang yang belajar Al-Quran ataupun orang yang mengajar Al-Quran, dia kena tahu benda sebenar, dan orang yang mengajar kena beritahu benda yang sebenar dulu. Soal kita tak mampu sebut itu cerita kita lah, kelemahan kita. Begitu. Ya, insyaAllah. Jadi dah Ustaz dah sampaikan, mampu tak mampu, tepuk dada tanya diri sendiri untuk buat, insyaAllah. Baik, kita terus terima pemanggil kita yang keempat untuk petang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Saya Rusdi bin Mat. Cik Rusdi. Dari mana Cik Rusdi? Saya dari Kota Baru Kelantan. Kota Baru Kelantan. Okey. Silakan dengan bacaannya. Okay, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya cuba baca. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Encik Rusdi. Okey, apa pula komen Ustaz dengan bacaan ni? Cik Rusdi daripada Kelantan. Tahniah saya ucapkan. 3 orang dah hari ini membaca dengan tarannum. Tarannum. Dengan satu bacaan kita namakan tarannum bacaan mujawwad. Jadi kita baca, jadi mujawwad ni tak semua orang boleh beramal dengan dia sebab tak semua orang mampu. Ya. Tetapi satu lagi tarannum murattal. Murattal ini ramai orang boleh baca dengan tarannum murattal. Okey. Dengan lagu Nahwand. Bermula dengan lagu Nahwand. Cuma saya nak tengok, saya nak ulas dari sudut kesenian. Cara bagaimana kita membaca Al-Quran dengan tarannum mujawwad. Tetapi supaya bacaan kita menarik. Dia tak jadi keras. Orang dengar tu keras je. Hilang tarikan. Macam tadi. Ala an nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun. Okey. Kenapa saya sebut begitu? Apa yang kita dapat perhatikan ialah bagaimana bila kita membaca satu ayat yang panjang begini,
maka jangan semua mendata. Kalau naik ya semua tak boleh. Dia kena ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Supaya tidak menjadi keras. Orang kata bacaan yang tidak menarik. Begitu. Jadi hari ni cuba ubah. Jadi kalau ayat panjang sangat, kita rasa macam tak tahu, tak ada idea dah. Turun dulu, turun. Apa tu naik balik. Gitu. Jadi tak adalah bacaan tu jadi keras je, tak menarik, tak ada seni. Itu. Okay. Jadi saya mengharapkan lebih mendengar dan cuba cari lebih bertalaki, cari guru, cari guru-guru yang mursyid, orang yang sudah lama berpengalaman di dalam bidang tarannum ini supaya kita lebih mendalami gitu. Okay, yang keduanya saya nak uras dari sudut tajwid. Walaqad alimtumun nash'atal ula. Laqad tu adalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra dia kata lagu kan situ. Walaqad alimtumun, walaqad alim. Kalau dah walaqad alim itu dah lebih dah. Dia tak jadi sughra, dia jadi jadi kubra. Itu tak salah tu. Jadi hati-hati, tempat yang perlu kita perlahankan, jaga. Mana-mana tempat yang perlu kita beri hak dia, beri. Jangan kita nak lakukan semua lebih. Tak boleh. Begitu. Jadi kena jaga semua supaya Al-Quran itu kita dapat letak di tempat dia. Tempat dia. Bagaimana Al-Quran itu mulia, muliakan dia. Masya-Allah. Itulah indahnya ya Al-Quran. Jadi sesuai dengan tempatnya kata Ustaz. Kita belajar jadi kena cari mursyid kita ya. Orang yang boleh membimbing kita. Insya-Allah. Baik, kita terus terima panggil kita yang kelima untuk petang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Puan Fauziah Haji Ibrahim. Puan Fauziah Haji Ibrahim. Dari mana Puan? Daripada Kepung. Dari Kepung. Dah sedia dengan bacaannya? Okey. Okey, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Puan Fauziah dari Kepung. Bacaan yang cukup bersemangat. Juga di antara pemanggil kita yang menggunakan tarannum. Hebat Ustaz memanggil kita petang ni. Okey, apa komen Ustaz? Puan apa tadi? Puan Fauziah Ibrahim daripada Kepung. Hari ni ada orang kata sengit. Baca bagus semua hari ni. Semua bertarannum. Tapi kita kena ubah kita punya perspektif pemikiran kita. Kita jangan letak bahawasanya dalam kepala kita orang yang boleh bertarannum ni orang yang paling bagus dalam bacaan Al-Quran. Tidak. Tidak begitu. Tetapi sekurang-kurangnya orang yang bertarannum ini adalah orang-orang yang nak memperelokkan. Orang yang ada keinginan untuk nak memperelokkan lagi bacaan. Itu saja. Jadi terserahlah siapa-siapa pun. Jadi belajar tarannum tu bukan apa pun. Hanya untuk kalau boleh kita nak elokkan lagi, ibadah kita kepada Allah. Itu saja. Cuma tadi macam saya sebut, saya kata start tinggi. Start tinggi itu bukan apa saya kata, tapi jangan terlalu tinggi sampai hilang kemampuan suara kita. Kita tengoklah kita mampu tinggi macam mana. Kita kena tengok. Lepas tu kena banyak belajar. Bagaimana kita nak letak suara kita. Kalau kita rasa memang kita tak mampu nak sampai kepada tahap yang tinggi, jadi berpada-pada lah. Berpada-pada insya-Allah. Yang macam tadi tu saya dengar macam
nak hilang dah, rasa macam takut nanti serak suara. Serak suara. Tapi dah bagus. Menggunakan lagu BIT tapi bagus. Alhamdulillah. Saya mengharapkan lebih belajar supaya kita tahu bagaimana cara nak membaca yang sebenarnya. Gitu. Okey, itu dia suntikan semangat yang Ustaz tinggalkan untuk Puan Fauziah. Terus belajar ya, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan kita akan lebih memahami bacaan-bacaan yang lebih menarik untuk kita perdengarkan. Baik, kita terus terima pemanggil kita yang ke-6 untuk petang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Hajah Maria, Hajah Maria, dari mana Hajah? Kuantan. Kuantan. Okey, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya baca Ustaz. Ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون صدق الله العظيم. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Hajah Maria dari Kuantan. Apa ulasan Ustaz? Okey, Hajah Maria daripada Kuantan. Alhamdulillah, satu bacaan yang baik juga hari ini. Maksudnya saya dengar macam orang yang dah hafal lah surah ni. Dah biasa sangat. Okey. Cuma saya tengok, saya nak ulas dari sudut baris. Saya tengok tadi, saya dengar bacaan sudut keseluruhannya. Alhamdulillah bagus dari sudut fasahah dan tajwidnya. Cuma ada sedikit mungkin lari alignment lidah masa kita menyebut dia. Okey, wa nunshi'akum ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum. Okey, wa nunshi'akum. Saya dengar tadi puan baca wa nunshi'akum wa nun. Beza. Apa yang beza? Sini kita tengok ulama mengatakan baris fathah, satu baris fathah bagi atas, kemudian dhammah bagi depan, kasrah bagi bawah. Tiga ni, apa yang tiga baris ini adalah boleh dibezakan dengan cara kita melihat gerak mulut. Okey, fathah, ulama kata bila sebut fathah buka betul-betul. Buka. Buka. Kalau buka tu tidak bagi fathah lagi. Begitu. Kemudian kasrah bagi bawah. Ulama kata turunkan bibir. Turunkan bibir. Turunkan bibir. Jadi orang tahu tu bagi bawah, dhammah bagi depan. Antara saya sebut bu dengan bo. Bu dengan bo, mana lebih muncung mulut saya? Sudah pasti kita dapat bezakan yang bu itu sebenarnya muncung. Jadi dhammah ulama kata bila sebut bagi dhammah betul-betul kena muncung. Barulah kita katakan seorang itu menyebut dhammah dengan sempurna. Faham tak? Ini fasahah. Ini dari sudut fasahah. Bagaimana seorang itu dapat membaca Al-Quran dengan fasih. Apa fasih? Inilah. Jadi sempurnakan. Bagi atas, bagi bawah, bagi depan. Bagaimana? Bagaimana tadi? Wa nui. Macam tu. Wa nui syi'akum fima la ta'lamun. Barulah seorang yang dikatakan dia membaca, dia menyempurnakan setiap baris. Itulah dikatakan fasahah. Moga-moga kita tergolong di kalangan orang-orang yang fasih di dalam membaca Al-Quran. InsyaAllah. Jadi bukan sekadar kita tahu saja baris fathah tu atas, fathah tu buka, Ustaz kata. Buka. Kasrah pula nipis. Kita kena turunkan. Itulah dia. Antara yang boleh kita belajar lagi untuk kita mantap sungguh-sungguh bacaan Quran ni. Bukan sekadar nak sedap saja diperdengarkan. Tapi insyaAllah Ustaz kita memandu. Yang lain pun cuba cari pembimbing untuk kita terus belajar Al-Quran ini. Baik, kita terus terima pemanggil kita yang ke-7 untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Saya Puan Aminah. Puan Aminah dari mana Puan? Dari Langkawi Kedah. Langkawi? Oh, jauh sana, pulau sana. Okey, macam mana keadaan di sana, hujan ke?
Panas sekarang ni. Oh, panas sekarang. Tapi insya-Allah kita nak cuba panaskan juga dengan bacaan kita yang mantap insya-Allah puan ya. Ya, Okey, insyaAllah. silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Puan Aminah dengan bacaan itu. Apa komen dan juga ulasan sampai Ustaz? Ya, Puan Aminah daripada Kedah. Tahniah, bacaan yang baik juga. Hari ni dia Alhamdulillah. guna lagu Sika. Cuma orang kata yalah kesilapan manusia. Ya, ya. Salah. Saya pun sebenarnya tak nak sebut kesilapan banyak sangat. Lepas tu saya setengah tu saya tak komen begitu. Jadi okey. Kesilapan tu bukan kesilapan yang besar. Alhamdulillah hari ni saya tak tengok ada satu kesilapan besar yang boleh mengubah ayat Allah ni. Okey. Cuma pada mim mati, macam saya bagi contoh tadi, ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum. Mim mati kita kena ingat bila mim mati kita kena izharkan dengung pada dia. Izharkan dengung. Mim jelaskan. Jelaskan. Sebab huruf mim dan huruf nun, sifat yang paling menonjol pada dua huruf ini adalah sifat dengung. Sifat dengung. Ya. Jadi kalau kita dengar huruf, sifat apa yang paling jelas? Dengung jauh boleh kesan. Begitu. Kita tak payah cakap dari sudut nafas apa. Paling jelas sifat dengung. Maka jelaskan sifat dengung dia. Jadi kalau orang tu baca, saya bagi contoh, ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun. Tidak ada dengung. Tidak ada dengung. Lakum nunshi'akum, tidak ada dengung. Ataupun salah satu lagi, kita lebihkan dengung dia. Maknanya dengung tu beranak. Contohnya, ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun. Nampak? Kumma. Itu beranak tu lah. Nampak tak? Dengung tu beranak. Jadi beranak tu salah. Salah dari sudut fasahanya salah. Jadi kalau berulang-ulang, maka kita katakan seorang yang baca tidak fasih. Tidak fasih. Ini masalahnya. Jadi hati-hati. Ketika sampai pada mim mati, nun mati, maka betul-betul matikan dia. Jelaskan dengung pada dia. Kenapa? Biasanya bagi seorang pembaca Al-Quran, mana-mana sekarang ni, orang paling suka sifat dengung. Ya. Sebab tu ramai orang pilih suara dengung bila baca Quran. Tak percaya? Cuba dengar siapa-siapa baca Quran. Siapa-siapalah baca Quran ni bila berlagu sikit mula dia dengung. Nak dengung tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Makna gunnah ni adalah lunak. Lunak kita dengar. Jadi tempat tak perlu dengung pun dengung juga. Sebab perlu nak. Jadi tempat yang paling afdal kita dengung mim dengan nun. Dengunglah. Begitu. Insya-Allah saya mengharapkan
tidak berlaku kesilapan ini sekali lagi, insya-Allah. InsyaAllah. Itulah dia antara perhatian-perhatian yang perlu kita berikan. Tapi alhamdulillah daripada pantauan Ustaz tadi 7 pemanggil kita ni tak ada yang sampai ke orang kata merubah ayat-ayat Allah ini. Baik, kita terus terima pemanggil kita yang ke-8 untuk petang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Saya Pak Syibah daripada Johor Bahru. Ya, puan dah bersedia dengan bacaannya? InsyaAllah. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ala an nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تهرسون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Puan Roshidah dari Johor Bahru. Bacaannya saya rasa mungkin ada sedikit kesilapan ataupun mungkin ada teguran yang Ustaz nak berikan nasihat kepada kita semua, insyaAllah. Alhamdulillah Puan Rashidah kerana membuat percubaan yang baik pada petang ini. Alhamdulillah. Okey. Saya tengok ada 2 tempat yang saya nak tegurlah sikit. Satunya pada dengung. Dengung ni patutnya tak berlaku lah. An-nubaddila. Jadi dengung lebih sikit. Dia cukup 2 harakat. An-nubaddila. Kalau an-nubaddila tu tidak ada dengung. Okey. Yang keduanya pada tahrusun. Okey, sini saya nak tekankan sedikit. Apabila kita sebut tahrusun, kita tengok situ huruf ha. Tahrusun bukan ha. Ha yang biasa nak suruh faham, ha pedas. Baru faham. Ha pedas. Ha pedas dengan ha simpul ni lain. Senang kita nak faham. Okey. Ha pedas dengan ha simpul ni dia berbeza makhraj. Berbeza, ha yang simpul itu keluar daripada pangkal halqum, dan kemudian ha yang pedas ini keluar daripada tengah halqum. Bermaksud dia makhraj yang berbeza. Amatlah salah bila kita menyebut sama makhraj dia. Tidak sama. Walau ulama menyebut bahawasanya pada ha itu bunyi buhha. Itu bunyi ha. Dan huruf ha ni tidak disebut dalam bahasa Melayu. Dia hanya disebut dalam bahasa Arab sahaja. Maka kena praktis. Oleh kerana kita orang Melayu, kita kena praktis. Memang dia tak sebut. Orang tak sebut hai, tak. Orang sebut hai. Begitu. Jadi benda yang tidak pernah kita sebut, maka kita kena praktis lah. Praktis. Biasalah kalau benda tu berlaku dalam kesilapan, orang kita sebut tak tepat pada huruf ha, itu biasa. Maka cara dia, kita praktis, kita tanya balik bagaimana cara menyebut dia yang sebenar, makhraj dia, sifat huruf dia. Kemudian kita latih menyebut dia, sehingga kita dapat membezakan antara ha dengan ha. Kalau tidak, dia boleh berubah makna. Boleh berubah makna. Tahrusun bukan tahrusun. Tahrusun. Begitu, insyaAllah. InsyaAllah, itulah dia antara nasihat ataupun teguran-teguran yang Ustaz berikan kepada kita, insyaAllah. Tapi Ustaz, rasanya di peringkat apa yang Ustaz sebut tadi, kitaran-kitaran apa yang kita belajar, rasanya peringkat awal adalah sebutan ya Ustaz ya? Untuk kita nak lebih fasah tu Ustaz sebut banyak kali. Fasah. Apa ni fasih ni Ustaz? Maksudnya kita nak bagi kita mahir menguasai fasahahnya, dari sudut sebutannya, makhrajnya ya. Bila sebutan huruf tu tak tepat, jadi dicampur dengan tajwidnya, dibawa alunan dengan taranumnya, rasanya hancur. Rosak. Jadi insya-Allah, jadi kalau nak bawa kereta pun kena tengok juga tayar yang sesuai, enjin yang okey. Insya-Allah ya Ustaz. Banyak cakap pula insya-Allah. Tapi apa pun banyak yang kita pelajari hari ini, tapi rasanya kita dah terima 8 pemanggil. Alhamdulillah, kita rasa cukup berpuas hati dengan pemanggil-pemanggil kita yang tak dapat menembus talian. Jangan bersedih, insya-Allah minggu hadapan ada lagi. Tapi sebelum kita umumkan, apa kata kalau kita rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Setiap pemenang akan menerima hadiah voucher pembelian produk daripada AJV Electronic Device Malaysia Sdn Bhd. Pemenang pertama, voucher bernilai RM300. Pemenang kedua, voucher bernilai RM200. Pemenang ketiga, voucher bernilai RM100. Dan setiap pemenang juga akan membawa pulang produk kesihatan iaitu insulin yang bernilai RM128 daripada Aifa Health Malaysia Sdn Bhd.
Di samping itu, para pemenang turut menerima sumbangan berupa CD dan bahan bacaan bernilai RM103 daripada Telaga Biru Sendirian Berhad. Terima kasih saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian yang setia bersama kami, tak berganjak ke mana-mana untuk sama-sama kita ketahui siapakah antara pemanggil-pemanggil kita yang berjaya untuk minggu ini. Baiklah, kita bersama dengan Ustaz untuk diumumkan siapakah antara pemanggil-pemanggil yang berjaya. Ya, alhamdulillah, sini di tangan saya ada keputusan untuk petang ini, tilawah interaktif pada petang ini. Saya terus umumlah. Ya, silakan. Tempat yang ketiga pada petang ini ialah Cik Rosdi daripada Kelantan. Tempat yang kedua, pemanggil pertama iaitu Haji Ismail daripada Manjung. Kemudian juara pada petang ini ialah pemanggil yang ketiga daripada Pulau Pinang iaitu Puan Syarifah Muhammad daripada Pulau Pinang. Dan saya ucapkan tahniah kepada semua para pemenang, dan yang tidak menang bukan bererti anda adalah tidak bagus, tetapi anda masih belum mempunyai rezeki untuk menang. Maka perbaiki lagi bacaan sehingga kita dapat masing-masing dapat memperelokkan bacaan dari semasa ke semasa. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi itulah dia adat, Ustaz. Adat dalam bertanding, ada menang, ada kalah, ada yang gembira, ada yang kecewa. Tapi jangan kecewa, jangan putus asa. Ustaz kata tadi, sebab bukan hari ini sebagai pengukur kepada kita. InsyaAllah minggu depan kita bertemu lagi, mantapkan bacaan, cuba teliti, cari pembimbing. InsyaAllah mudah-mudahan kita mampu untuk menjadi orang yang terbaik dalam membaca dan juga menghayati ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Baiklah, hanya itu saja untuk rancangan tilawah interaktif minggu ini. InsyaAllah pastikan tembung janji kita pada minggu hadapan di TV1. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.